Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Hajar Nuriyah kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi seketika dalam tempoh 1 jam insya-Allah pada malam ni. Saya cuba 1 jam lah insya-Allah tuan-tuan sekalian ya. Baik, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT tuan-tuan sekalian kerana kita dipertemukan sekali lagi. Dan saya tuan-tuan sekalian pada malam ini insya-Allah akan serba sedikitlah membentangkan tentang tadabbur surah Al-Hujurat. Yang saya percaya tuan-puan sekalian, surah Al-Hujurat ini boleh dikatakan surah yang boleh dikatakan biasa untuk rakyat Malaysia. Kan, walaupun tidaklah sebiasa kita membaca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, tetapi surah Al-Hujurat ni bagi saya dia agak terkenal ataupun agak popular juga di Malaysia. Cuma tuan-puan sekalian, izinkan saya untuk saya kongsikan serba sedikit dapatan kajian saya tentang surah Al-Hujurat, yang saya kira satu surah yang memberikan kita satu call ataupun satu panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya seseorang Muslim ataupun seseorang yang beriman itu tidaklah semata-mata perlu melengkapkan perkara-perkara kerohanian semata-mata, tapi seorang Islam ataupun seorang mukmin wajar untuk membina karakter dan peribadi yang juga cemerlang. Saya ulang sekali lagi tidaklah seseorang Muslim ataupun seorang mukmin yang mukmin itu dikira baik sekadar ada satu keimanan yang sangat baik dekat dalam hatinya, tapi Allah menuntut manusia untuk kita membina peribadi, membina karakter cemerlang dari sudut luaran. Seolah-olah tuan-puan sekalian Allah nak bagi tahu, jangan sekadar kita ni dalaman bagus, hati dah cantik dah, tetapi kita punya perangai ataupun kita punya, orang kata apa, kita punya akhlak tidak mencerminkan apa yang baik dekat dalam hati kita. So surah Al-Hujurat lebih kepada satu surah yang membetulkan karakter ataupun moral seseorang mukmin itu. Baik, saya tak pasti, boleh tak share screen? Ada host tak boleh allow saya share screen supaya saya boleh paparkan nota saya? Sebab kebetulan tuan-puan sekalian, saya pernah buat seminar surah Al-Hujurat ni. Jadi bolehlah saya paparkan sedikit nota. Mungkin tuan-puan sekalian boleh tengoklah serba sedikit dapatan kajian saya tentang surah ini. Boleh tak host saya enablekan saya punya share screen? Boleh tak? Dia biasa dekat bahagian tu dia ada untuk enable share screen. Okey, dah boleh dah. Okey, baik. Okey, baik tuan-puan sekalian. Harap-harapnya nota ni membantulah sebab masa kita tak banyak. Jadi saya buat nota ni kebetulan memang dah ada, supaya kita boleh tengoklah tentang secara mudah poin-poin yang sangat penting untuk kita ambil tahu tentang surah Al-Hujurat ni. Baik, saya mulakan dengan overview surah terlebih dahulu tuan-puan sekalian. Okey, surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-49. Dia adalah surah selepas surah Al-Fatah dan dia juga adalah surah yang datang sebelum surah Qaf. Dan tuan-puan sekalian, dua surah sebelumnya adalah surah Muhammad, which mean surah Al-Hujurat surah 49. Sebelumnya 48. Sebelum surah 48 itu surah Muhammad adalah surah ke-47 iaitu surah Muhammad. Itu puan sekalian, nak katanya ada setengah-setengah para mufassirun dia bila mana nak bentang surah Al-Hujurat ni, biasa dia akan heret sama dua surah sebelum surah Al-Hujurat. Dalam bahasa mudahnya, bila para mufassirun nak cerita pasal surah Al-Hujurat ni, dia tak akan lari daripada nak kupas sedikit berkenaan dengan surah Muhammad, surah Al-Fatah, surah Al-Hujurat. Dan ada setengah-setengah para mufassirun mengatakan tiga surah ini iaitu Muhammad, Fatah, Hujurat ini adalah tiga surah serangkai. Ada setengah-setengah para mufassirun mengatakan tiga surah ini adalah tiga surah serangkai. Okay? Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, ternyata bila kita pergi kepada melihat hubung kait ataupun kita katakan sebagai munasabah ataupun relationship di antara ketiga-tiga surah ni, maka tak pelik kenapa para mufassirun mengatakan tiga surah ini serangkai. Sebab dia sangat berhubung kait. Cuba tengok tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan surah Muhammad, iaitu surah ke-47. Surah Muhammad, antara pengisian yang ada kat dalam surah ni adalah cerita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karakter baginda. So kalau kita buka surah Muhammad, yang kita akan jumpa dalam surah tersebut adalah cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita akan belajar dalam surah Muhammad, iaitu surah ke-47.
Pergi kepada surah selepas surah Muhammad, iaitu surah Al-Fatah. Dalam surah Al-Fatah pula Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mengenai kesetiaan yang mesti ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sewaktu peperangan. Okey. Jadi surah Muhammad ni cerita pasal karakter Nabi. Rasulullah tu sendiri dan macam mana karakter dia. Lepas surah Muhammad cerita pasal surah Al-Fatah, pengisiannya dalam surah Al-Fatah adalah cerita tentang kesetiaan para sahabat yang perlu kesetiaan yang perlu ditunjukkan oleh para sahabat. Sebab kalau tuan-puan sekalian pernah baca surah Al-Fatah tuan-puan sekalian, dalam surah Al-Fatah ni ada cerita mengenai perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar tak cerita perjanjian Hudaibiyah tuan-puan sekalian? Kan? Perjanjian Hudaibiyah ni ataupun Sulhul Hudaibiyah ni, dia ada orang kata gambaran mengenai ujian kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan tuan-puan sekalian, bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni, sahabat-sahabat mula meragui apa yang Nabi telah setujui dalam perjanjian tersebut. Kalau kita baca step by step satu persatu tuan-puan sekalian perjanjian tersebut, kita akan dapati dalam masa mudahnya perjanjian itu dilihat seakan-akan berat sebelah. Seakan-akan berat sebelah. So disebabkan perjanjian yang dilihat seolah-olah berat sebelah ni tuan-puan sekalian, menyebabkan sahabat-sahabat duk fikir, betul ke apa yang Nabi duk setuju ni? Nabi macam ikut je rentak orang kafir Quraisy kat Mekah ni. Orang kafir Quraisy kata buang bismillah, Nabi buang bismillah. Dia buat je belaka apa yang orang kafir Quraisy minta untuk Nabi buat. Dia buat belaka. Jadi disebabkan itulah tuan-puan sekalian, antara faktor yang kamu kena setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai para sahabat adalah sebab surah Muhammad dulu kau dah kenal karakter Nabi macam mana. Nabi ni perwatakan dia macam mana? Takkanlah Nabi akan bersetuju kepada perkara yang merugikan agama. Nabi ni mempertahankan diri dia, mempertahankan agama dengan diri dia, dengan nyawa dia untuk pertahankan agama Islam. Takkanlah Nabi akan setuju dengan perkara yang akan menghancurkan agama itu sendiri. Kalau kau kenal Muhammad, seperti mana kau baca surah Muhammad, kau kenal Muhammad bin Abdullah, maka kamu tak akan ada isu untuk setia dengan Nabi Muhammad. Anda bayangkan tuan-puan sekalian surah Al-Fatah ni, betapa diuji kesetiaan para sahabat. Boleh bayang tak 26 km je lagi tuan-puan sekalian. Sorry, minta maaf. Lebih kurang tuan-puan sekalian, lebih kurang ada beberapa km sahaja lagi nak sampai. Tak silap saya dalam 4 ke 5 km saja lagi nak sampai kota Mekah tuan-puan sekalian. Dekat perjanjian Hudaibiyah ni dia berlaku dekat lebih kurang 5 ke 6 km daripada kota Mekah tuan-puan sekalian. Jadi anda bayangkan beberapa km sahaja lagi nak sampai ke kota Mekah. Daripada Madinah bergerak ke kota Mekah, berhenti dekat Hudaibiyah berlaku perjanjian. Lagi berapa km lagi nak sampai kota Mekah, tiba-tiba perjanjian berlaku, keputusannya adalah kita patah balik. Anda bayangkan tuan-puan sekalian, 6 tahun. 6 tahun orang tak balik kampung halaman. Kita duduk PKP ni tuan-puan sekalian, 3 bulan tak balik kampung halaman, tak rentah, tak boleh rentah negeri pun dah seksa jiwa. Sahabat-sahabat Nabi 6 tahun tak balik kampung halaman sebab lepas hijrah dekat Madinah, pergi sampai dekat Madinah, 6 tahun dekat sana, tiba-tiba Nabi bagi isyarat. Aku bermimpi kita menunaikan umrah pada tapi Nabi tak sebut tahun ni lah. Nabi cuma sekadar bagi tahu, aku bermimpi kita semua akan menunaikan umrah. Maka Nabi minta semua para sahabat bersiap lah. So itu yang berlaku dekat Hudaibiyah tu perjanjian tersebut. Tiba-tiba sahabat nampak ini macam isyarat kita akan masuk Mekah semula. Tiba-tiba lepas Hudaibiyah berlaku, perjanjian Hudaibiyah berlaku, isyarat yang seterusnya adalah, perintah seterusnya adalah patah balik. Sebab perjanjian itu mengatakan tak boleh masuk Mekah tahun ni, kena masuk tahun depan. Nampak tak? Berlaku gencatan senjata dan sebagainya. Mana tuan-puan sekalian? Orang dah bau dah kampung halaman. 5-6 km je lagi nak sampai tuan-puan sekalian. Orang dah bau kampung halaman. Tiba-tiba kena patah balik. Uish, mana kuat jiwa tuan-puan sekalian. Sebab itulah antara figure sahabat yang rasa tak setuju. Bukanlah kata memberontak ataupun tak beriman kepada Rasul. Cuma tak bersetuju dengan pendekatan yang Nabi bawa adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni tuan-puan sekalian tak bersetuju dengan apa yang Nabi setujui dekat dalam perjanjian Hudaibiyah. Sampailah Allah sebut ayat pertama surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Barulah waktu tu Umar Al-Khattab tenang selepas mendengar ayat surah Al-Fatah ni turun. Okay? Jadi nak kata tuan-puan sekalian, surah Al-Fatah ni ada cerita pasal kesetiaan. Kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua, Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka menunjukkan sokongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. Sebab lepas perjanjian Hudaibiyah berlaku tuan-puan sekalian,
Bila sahabat-sahabat dah diberikan pencerahan kenapa Nabi setuju dengan perjanjian berat sebelah ini, maka bila sahabat dah tenang jiwa, maka sahabat berbai'ah di bawah pokok pada waktu itu. Sebab tu kalau anda baca surah Al-Fatah ayat ke-10 tuan-puan sekalian, kita akan nampak ada berlakunya bai'ah bawah pokok untuk membuktikan kesetiaan dan sokongan kepada apa yang Nabi dah persetujui itu. Dan seterusnya dalam surah Al-Fatah juga Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan menggelarkan baginda baginda Nabi Muhammad SAW dengan gelaran Rasulullah. Okey. Tuan-puan sekalian, satu-satunya Nabi yang Allah tak sebut dengan gelaran namanya sahaja, iaitulah Nabi Muhammad SAW, tuan-puan sekalian. Kalau anda baca dalam Quran, satu nama je Muhammad kita akan jumpa, tetapi lepas itu Muhammadur Rasulullah. Banyak tempat-tempat tuan-puan sekalian Allah akan guna sebutan Nabi Muhammad dengan dua sebutan sahaja. Pertama Rasulullah, yang kedua adalah Nabi. Kenapa Allah tak sebut nama seperti mana Musa, Syuaib, Hud, betul tak? Nuh. Kan Nabi-Nabi lain kan Allah sebut namanya. Tetapi kenapa untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, Allah tak sebut nama? Allah tak sebut nama. Kenapa Allah sebut Rasul ataupun Allah sebut Nabi? Ini juga tanda Allah memuliakan Nabi Muhammad berbeza dengan Nabi-Nabi lain. Anda boleh baca Quran, nama dia boleh berayat, anda akan jumpa Muhammad ni nama disebut sekali je. Itu pun dalam surah Muhammad, dan digandingkan bersama-sama Muhammad itu perkataan apa selepasnya? Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. So ini tanda kemuliaan Nabi Muhammad SAW. So itu cerita dalam surah Al-Fatah. Lalu tuan-puan sekalian, menariknya dalam surah Al-Hujurat, maka surah ini nak dikaitkan dengan surah Muhammad dengan surah Al-Fatah, maka surah ini dimulakan dengan perihal orang yang beriman. Nampak tak? So nak katanya tuan-puan sekalian, kalau kamu betul-betul kenal Nabi, dan kalau kamu betul-betul setia dan menyokong Nabi, dan kamu nampak Allah memuliakan Nabi itu sendiri, maka surah Al-Hujurat adalah gambaran untuk kamu. Untuk kita sebagai orang yang beriman. Macam mana kaitannya? Sebab kalau kamu percaya Nabi Muhammad, mesti kamu nak mencontohi dia. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, maka kita nak contohi. Maka surah Al-Hujurat seolah-olah memberikan isyarat kepada kita, kita kena bentuk karakter kita seperti mana karakter Nabi Muhammad SAW. Mungkin barangkali tidak akan sama seperti Nabi Muhammad SAW, tetapi kita berusaha untuk mencontohi peribadi-peribadi baginda. Sebab itu para ulama tafsir mengatakan surah Al-Hujurat adalah surah akhlak. Surah membina akhlak dan moral. Terbukti tuan-puan sekalian, bila anda tengok ayat pertama sehingga ketiga, Allah menceritakan tentang orang beriman, apa perkara baik yang mereka perlu buat, dan Allah akhirkan ayat tersebut dengan mereka akan beroleh keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Kalau anda baca ayat 1 sampai 3 surah Al-Hujurat, Allah kata apa perkara baik yang kamu kena buat orang beriman. Dan Allah kata kalau kamu boleh buat perkara baik tersebut, Allah akan berikan keampunan dan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. So nampak tak? Dia macam balance. Dia tak boleh kata kalau kamu kenal Muhammad tapi perangai kamu huduk. Dia tak boleh macam tu. Kalau kamu betul-betul kenal Muhammad lepas kamu baca surah Muhammad tadi, kalau kamu betul-betul setia dan menyokong Nabi Muhammad SAW, maka kamu juga kena buktikan bukan sekadar melaungkan slogan aku sokong Muhammad, aku sayang Muhammad saja. Tapi kena buktikan dengan macam mana akhlak kamu. Macam mana tindakan dan karakter kamu. Maka itu yang Allah nak tuntut dalam surah Al-Hujurat ni. So nampak tak? 1 sampai 3 cerita tentang apa perkara baik yang kita kena buat, dan Allah kata kalau boleh buat perkara baik itu, kamu akan mendapat keampunan dan akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Itu pada ayat 1 hingga 3. Kemudian Allah menceritakan juga tentang bagaimana untuk memuliakan serta menunjukkan hormat kepada Rasulullah SAW. Okay. Sebab kalau kita tuan-puan sekalian pada zaman Nabi dulu, kalau dia beza dengan kita lah pada zaman Nabi dulu, para sahabat nak muliakan Rasulullah, dia boleh tunjukkan kemuliaan tu direct depan mata Rasulullah, pada Rasulullah itu sendiri. Kan? Tetapi Rasulullah SAW dah tak ada, dah wafat tuan-puan sekalian pada hari ini. So macam mana kita nak tunjukkan kita memuliakan Nabi Muhammad SAW? Antaranya disebutkan oleh Allah, jangan kita meninggikan suara lebih daripada suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Dalam surah Al-Hujurat menyebutkan, jangan kita naikkan suara melebihi suara Nabi. Dekat sini boleh faham dalam dua konteks tuan-puan sekalian. Konteks pertama dari sudut volume, dari sudut kita punya kenyaringan suara.
Sebab Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia yang sangat-sangat soft spoken. Anda tahu soft spoken? Soft spoken ni maksudnya sangat lemah lembut bicaranya. Sangat berhikmah bicara. Maka di sini kalau kita nak faham dalam konteks volume, maka kita tuan-puan sekalian dituntut oleh Allah sendiri jangan kita melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Sebab tuan-puan sekalian, Allah, saya tak ingat ada cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq. Ada cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq tuan-puan sekalian berkenaan dengan Abu Bakar ni. Saya rasa saya letakkan dekat sini rasanya pada ayat yang pertama. Sekejap bukan ni. Okey, bukan. Tak apa. Kita hold dulu. Tapi ada cerita mengenai Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan cerita naik suara lebih daripada suara Nabi ni. InsyaAllah nanti kalau sampai nanti saya teringat saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya lagi. Dalam surah ini terdapat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman sebanyak 5 kali. Dan mempunyai 1 kali saja ya ayyuhan nas. Kalau kita perasan tuan-tuan sekalian surah Al-Hujurat ni akan kita jumpa 5 kali ya ayyuhallazina amanu. Surah Hujurat ni tuan-puan sekalian tak panjang mana pun, tak banyak ayat pun. Tapi kita akan jumpa 5 ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu dan hanya ada 1 saja ya ayyuhan nas disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Okey, nanti saya akan ceritalah ya ayyuhallazina amanu tu dia refer kepada apa? Dia merujuk kepada apa? Dan yang terakhir, antara pengajaran yang kita akan dapat dalam surah ini adalah hubungan dan etika kita dengan manusia yang lain mempunyai kaitan dengan iman kita. Dalam bahasa mudah, kalau kita nak tengok status iman kita dalam keadaan sihat ataupun tidak, walaupun sekarang ni COVID kita nak tentukan sihat tak sihat, sihat ke tidak kita ni, kita buat RTK, antigen tu kan, ataupun PCR. Tapi Allah cadangkan dalam surah Al-Hujurat ni, nak tengok iman kita sihat ke tidak, antara caranya adalah kita nilai hubungan kita dengan mukmin yang lain. Kita nilai hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Kalau hubungan kita dengan manusia yang lain tu bagus, baik, maka ini petanda iman kita good, sehat. Tapi kalau kita punya hubungan dengan manusia lain ada masalah, suka sangat bermusuh, benci sana, benci sini, barangkali iman kita juga mengalami masalah yang sangat kritikal. Surah Hujurat memberikan gambaran sebegitu. Okay, baik. Kan saya sebut tadi tuan-puan sekalian, ada ya ayyuhallazina amanu sebanyak 5 kali kan? Maka apakah seruan yang Allah bangkitkan dalam ya ayyuhallazina amanu sebanyak 5 kali dalam surah Al-Hujurat ini? Maka yang pertama, kita akan jumpa ya ayyuhallazina amanu. Sekejap saya buka tuan-puan sekalian. Anda boleh tengok terus ayat tu. Anda buka tak tuan-puan sekalian surah Hujurat sekarang? Buka surah Hujurat tak sekarang? Buka. Okey, sekejap. Saya buka surah Hujurat dulu. Ya, tuan-puan sekalian. Surah Hujurat. Buka surah apa tuan-puan sekalian? Boleh bantu saya tak? Kalau Rasam Osman. Al-Hujurat, Al-Dhariyat 515 Ustaz. 515. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan sekalian. Okey, 515. Okey, baik kita tengok terus ayat mana yang ada ya ayyuhallazina amanu yang pertama. Okey, dalam surah 515 kan? Okey, 515. Okey. Ya ayyuhallazina amanu yang pertama dekat mana tuan-puan sekalian? Ayat yang ke-6. Ayat 1. Yang ke-6 betul. Ayat 1. Sorry. Betul. Ayat 1. Ayat 1 jangan terlepas pandang pula. Okey, ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu. Okey. So ya ayyuhallazina amanu yang pertama ni tuan-puan sekalian, apa yang Nabi nak yang Allah nak sampaikan dengan ya ayyuhallazina amanu yang pertama ini? Poin pertama adalah lebih kepada seruan bagaimana harusnya kita di dalam agama kita sendiri. Okey, ya ayyuhallazina amanu yang pertama, pada ayat pertama ni dia lebih kepada Allah nak bagi tahu macam mana sikap yang kita harus ambil dalam agama kita sendiri. Sebab itu Allah sebut dalam ayat pertama ni, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. So dalam agama kita ni tuan-puan sekalian, kita nak buat apa buatlah. Tapi jangan perlakuan yang kita lakukan itu mendahului apa yang Allah perintahkan dan kita mendahului apa yang Rasulullah suruh kita buat. Dalam bahasa mudah, apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh itu kita buat, tapi apa yang Allah dan Nabi tak suruh jangan buat. Sebab the moment ataupun saat kita melakukan perkara yang Allah dan Nabi tak suruh, itu sudah dikira kita mendahului Allah dan Rasul. Kita mendahului Allah dan Rasul. Sebab Nabi tak sebut.
Allah tak suruh, maka kita buat. Seolah-olah kita mendahului, kita memenangkan tindak tanduk kita yang berdasarkan nafsu itu melebihi apa yang Allah dan Nabi kita suruh. Dalam konteks ayat pertama ni tuan-puan sekalian, yang ni saya nak sebut tadi tu. Dia ada cerita. Okay? Dia ada cerita. Iaitu ayat pertama ni antara asbab nuzul kenapa turun ayat pertama ni, Imam Bukhari merakamkan satu delegasi daripada Bani Tamim datang kepada Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mencadangkan satu nama dan Umar radhiyallahu anhu mencadangkan satu nama untuk dijadikan pemimpin dalam kalangan mereka. Sebab Bani Tamim ni tuan-puan sekalian, delegasi Bani Tamim ni dia baru peluk agama Islam. Dia baru peluk agama Islam. So bila mana ada satu kaum ataupun ada satu bani ni tuan-puan sekalian, dia dah peluk Islam, dia ada ramai pengikut. So mestilah kena ada seorang leader ataupun seorang pemimpin yang boleh lead Bani Tamim ni. Maka bila Bani Tamim ni datang jumpa Nabi, maka tuan-puan sekalian, Abu Bakar cadangkanlah satu nama, Umar pun cadang satu nama untuk nak jadi pemimpin dalam kalangan Bani Tamim ni. Maka salah seorangnya memilih Aqra' bin bin Habis dan seorang lagi memilih Qaq' bin Ma'bad. Maka berlakulah perselisihan pendapat antara mereka berdua dalam keadaan Rasulullah SAW masih lagi berada dekat situ. Anda bayangkan Nabi tak cakap apa-apa lagi. Tapi Abu Bakar dah cadang satu nama, Umar dah cadang satu nama. Nampak tak teman sekalian? Jadi disebabkan peristiwa inilah turun ayat pertama surah Al-Hujurat ini. Dia bukanlah kata nak tegur, dia lebih kepada situasi ini yang paling layak untuk mendatangkan keputusan ataupun cara yang paling absah untuk mendatangkan siapa pemimpin untuk pimpin Bani Tamim ni adalah Rasulullah. Rasulullah tak minta pun pendapat Umar dengan Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar dengan Umar dah bagi pendapat dah pada waktu itu. Tuan-puan sekalian, anda jangan nampak pada waktu ini Abu Bakar dengan Umar ni seolah-olah macam menderhaka kepada Nabi. Tidak. Dia bukannya tidak ikut titah, tidak tuan-puan sekalian. Dia lebih kepada excited. Sebab itu kalau anda baca takwilan hadis ini, dia lebih kepada excitement ataupun satu keterujaan. Anda bayangkan tuan-puan sekalian, berpenat lelah para sahabat dengan Nabi berjuang untuk menyebarkan agama Islam, tiba-tiba ada satu delegasi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mana tak seronok? Tiba-tiba memutuskan untuk nak pilih seorang pemimpin, tuan-puan sekalian, mestilah excited, mestilah teruja. Maka disebabkan keterujaan itulah Abu Bakar dengan Umar mencadangkan sebelum mendengar perintah ataupun arahan daripada Nabi untuk cadangkan satu nama. Maka dia lebih kepada teruja, tuan-puan sekalian, dia bukan lebih kepada nak melawan Nabi, tidak. Jadi bila turun ayat ini tuan-puan sekalian, turun ayat ini berdasarkan peristiwa ini. Maka dalam konteks yang kita boleh terapkan ataupun kita boleh kaitkan dalam zaman sekarang tuan-puan sekalian, kalau kita nak lakukan sesuatu, jangan lakukan sesuatu yang Allah dan Nabi kita tak suruh. Maka kalau kita hidup berpandukan apa yang Allah dan Nabi kita suruh tuan-puan sekalian, Nabi bagi jaminan kita tak akan sesat selama-lamanya. Kita tak akan sesat selama-lamanya. Kan Nabi kata, taraktu fihim amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan perkara tersebut, lan tadillu bihi abada. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apakah dia? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Quran dan juga Sunnah Nabi. Quran tu daripada siapa? Daripada Allah. Kan? Sunnah Nabi daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Maka kalau kita ikut Quran, maksudnya kita ikut apa yang Allah suruh. Kalau kita ikut Nabi, maksudnya kita ikut apa yang Rasulullah SAW suruh pada kita buat. Maka tuan-puan sekalian, berpegang pada dua benda ini takkan sesat selama-lamanya. Dan kita taklah akan di-charge ataupun akan disabitkan kesalahan mendahului ataupun melebihi daripada apa yang Allah dan Rasul kita suruh kita buat. Maka Allah kata, tanda kita beriman adalah bila mana kita boleh bertahan mengikuti apa yang Allah dan Nabi kita suruh. Kita tak buat lebih daripada itu. Kita tidak mendahului dengan kita punya nafsu, dengan logik akal. Sebab logik akal kita dan nafsu kita tunduk kepada apa yang Allah dan Nabi kita dah ajarkan kepada kita. Bukan logik akal kita dan nafsu kita menang terhadap apa yang Allah dan Rasul ajar kita. So kita kena betulkan benda tu tuan-puan sekalian. Hari ini banyak manusia hari ini yang berlaku dekat Malaysia hari ini adalah dia merasakan dia tu lagi intelligent. Dia rasa dia tu lagi bijak daripada Allah dan Rasul. Sampai merasakan apa yang Allah turunkan dalam bentuk syariat itu dilihat tidak relevan dan tidak bersesuaian dengan konteks zaman sekarang. Begitu pula. Dia merasakan macam Allah tu tak ambil kira semua faktor nak mendatangkan hukum hakam. Sebab itu tuan-puan sekalian, perasan tak kenapa Quran, bila Allah sebut Quran ni,
Allah tak kata Quran tu datang kepada kita. Tapi Allah sebut Quran tu apa? Quran tu turun. Rasa tak? Allah tak kata Quran tu datang Quran kepada kamu. Tak. Tapi Allah kata Quran tu turun kepada kamu. Kepada Nabi Muhammad pun Allah sebut perkara yang sama. Kepada kita pun Allah ajarkan Quran tu turun. Allah kata Quran tu datang. Apa beza turun dengan datang? Kalau Allah sebut Quran ni datang, tuan-tuan sekalian, apa maksud dia? Seolah-olah Allah bagi tahu, kalau datang ini, dia seolah-olah kita akan faham, dia cuma datang daripada satu arah. Kan kalau kata datang kan, dia mesti datang daripada arah kanan ke, datang daripada arah kiri ke, datang daripada arah depan ke, datang daripada arah belakang. Betul tak? Kan Quran ni kan mengandungi peringatan, ancaman, lepas tu ada hukum hakam. Anda rasa kita confident tak nak berpegang pada hukum hakam kalau hukum hakam itu datang daripada satu arah sahaja? Contoh daripada kanan. Maka hukum hakam yang ditetapkan pada kita yang kat tengah-tengah ni dan dia datang daripada kanan, mungkin sudah mengambil kira arah-arah yang berada kat kanan sahaja. Tapi mungkin dia tak ambil pendapat daripada arah kiri, arah depan, arah belakang sebab dia datang daripada satu arah sahaja. Datang tak boleh berlaku dalam bentuk dua arah. Dia tak boleh datang dalam bentuk dua arah. Tak boleh. Datang mesti daripada satu arah sahaja. Tetapi hikmah Allah sebut Quran ni turun, tuan-tuan sekalian, bila sesuatu benda itu turun mesti datang dari turun itu mesti datang daripada mana? Atas. So bila Quran turun daripada atas, tuan-tuan sekalian, agak-agak view dia besar tak besar? Dia punya cara memandang daripada atas besar tak besar? Besar. Maksudnya dia nampak tak arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan. Nampak tak? So bila Allah turunkan satu hukum, ketahuilah tuan-tuan sekalian, Allah sudah ambil kira pandangan depan, belakang, kiri, kanan. Sebab turun ni dia ada helicopter view. Dia ada pandangan helikopter, tuan-tuan sekalian. Dia sudah ambil kira semua sudut. Kalau datang, dia boleh dapat daripada sudut, daripada mana arah dia datang sahaja. Tapi turun, semua arah telah dia ambil kira. Dalam bahasa mudah, setiap perintah, peringatan ataupun hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita sudah mengambil kira semua aspek. Tanpa ketinggalan. Sebab Quran ini turun daripada langit, dia telah ambil kira semua aspek dan sangat relevan untuk seluruh manusia. Maka tak ada sebab untuk orang beriman nak against ataupun mendahului Allah dan Rasul. Tak ada sebab. Sebab sudah holistik. Sudah mencakupi segenap sudut. Okay? Mencakupi segenap sudut. Sebab itulah tuan-puan sekalian, orang paling cerdik kat dunia ni tuan-puan sekalian, dia akan cakap dia akan belajar dekat mana paling tinggi. Aku datang belajar daripada mana? Aku belajar daripada timur tengah. Aku belajar dekat selatan. Aku belajar dekat utara. Aku belajar dekat mana lagi? Pantai timur. Nampak tak? Jadi nak katanya arah-arah tu sekadar seputar apa? Depan, belakang, kiri, kanan. Utara, selatan, timur, barat. Tapi tak ada lagi dalam dunia ni secerdik-cerdik manusia, dia kata aku dapat pembelajaran, aku ni dapat U dekat Universiti Langit. Tak ada lagi. Dia kata dia dah belajar dekat atas sana. Tak ada. Kau ada belajar dekat mana dulu? Oh, aku belajar daripada langit. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Cuma Quran sahaja yang sangat unik pembelajaran yang kita belajar daripada Quran ni, sebab Quran ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada atas sana. Jadi setiap peringatan hukum hakam sudah diambil kira setiap sudut, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam masuk, saya ulang sekali lagi kesimpulannya, tidak ada sebab untuk kita nak menafikan apa yang Allah dan Rasul kita dah ajar. Dan tak ada sebab untuk kita mendahului Allah dan Rasul pun, sebab sudah holistik, sudah mencakupi segenap sudut segala perintah daripada Allah dan Rasul. Maka itu pesanan ya ayyuhallazina amanu yang pertama dalam surah Al-Hujurat. Bagaimana harusnya kita dalam agama kita sendiri, iaitu agama Islam lah. Yang kedua tuan-puan sekalian, ya ayyuhallazina amanu yang kedua kita jumpa dekat ayat mana? Dekat ayat yang ke-6, kan? Barulah jumpa ayat yang ke-6 kan? Yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Nombor 2 Ustaz. Saya sebut ke apa tadi? Ayat kedua. Yang kedua Ustaz. Oh, sekali lagi saya terlepas pandang, nampak excited dan sampai ayat ke-6 tu. Nampak sangat anda tuan-puan sekalian sangat celik lagi walaupun sudah pukul 10.15 masih celik lagi Alhamdulillah. Saya yang tak celik tu nampak ayat. Okey baik. Kita akan jumpa pesan kedua ya ayyuhallazina amanu pada ayat yang kedua. Terima kasih tuan-puan sekalian. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Yang ni saya sebut tadi tu. Ini sebab apa benda yang Allah sampaikan ayat kedua ni? Iaitu ya ayyuhallazina amanu yang kedua ni.
Iaitulah bagaimana untuk beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sudah tidak ada nabi depan mata kita. Kalau sahabat-sahabat dulu dia boleh tunjukkan hormat secara direct kepada Rasulullah. So dalam konteks kita pada hari ini, macam mana kita nak tunjukkan hormat kepada nabi? Sebab surah Muhammad dah ajar kita untuk kenal karakter nabi yang sangat hebat tu macam mana. Surah Al-Fatah pula telah menuntut kita untuk menunjukkan sokongan dan kesetiaan kepada nabi. Jadi sekarang tibalah masa untuk nak tunjukkan secara macam mana saya nak tunjukkan saya ni memuliakan Nabi, menghormati Nabi, beradab dengan Nabi. Cara dia macam mana? Ayat kedua ni. Okay, saya bukakan sedikit ayat kedua tuan-tuan sekalian, syarahan ayat dia. Okay, kalau anda tengok saya punya kupasan dekat sini, ayat kedua ni, ayat ini menerangkan tentang code of conduct ataupun etika lah dan sikap yang sepatutnya orang-orang beriman tunjukkan kepada Rasulullah. Ayat ini juga mengangkat nilai ta'abbud, kehambaan ataupun humbleness. Contohnya, apabila seseorang itu mempunyai pendapat peribadi yang mungkin kelihatan kuat dan rasional, pada rasional dan justifikasinya, ianya masih lagi tidak membolehkan orang membawa pendapat tersebut bebas bercanggah dengan apa yang qat'i diputuskan dengan jelas daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata ada poin ta'abbud, kehambaan dekat sini? Sebab dalam konteks hari ni, kita tak boleh dengar suara Nabi tu macam mana, level ataupun volume dia. Macam mana kita nak bagi laras suara yang tidak tinggi daripada Nabi? So, para mufassirun, dia mengambil pendapat yang agak kena dengan konteks zaman sekarang, yang kita hidup dalam keadaan Nabi sudah wafat. Macam mana kita nak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan cara yang terbaik untuk beradab dengan Rasulullah berdasarkan ayat kedua surah Al-Hujurat adalah kita meningkatkan kehambaan kepada agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara macam mana? Sebab tuan-tuan sekalian, bila Allah kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu naikkan suara lebih daripada suara Nabi. Apa maksud dia? Kalau kita ada pendapat, suara ni adalah simbolik kepada pendapat ataupun justifikasi yang kita ada pada hari ini. Contoh, ada ketika-ketika tu puan sekalian, kita nampak idea kita tu seolah-olah macam boleh melawan apa yang qat'i. Anda tahu tak qat'i? Qat'i ni maksudnya benda yang telah diputuskan dalam agama. Contoh, solat tu wajib. Maka dia selama-lamanya akan jadi wajib tu puan sekalian. Puasa Ramadan itu wajib. Selama-lamanya dia akan jadi wajib puasa Ramadan. Maka itu perkara yang qat'i. Tapi bila anda merasakan, anda punya pemikiran macam apa yang Allah telah sebutkan benda itu wajib, apa yang Nabi pernah ajarkan kepada kita benda itu wajib, aku rasa macam dalam konteks zaman sekarang ni macam tak kena. Contoh gitu. Dia rasa macam tak cocok lah dengan apa konteks zaman sekarang ni. Zaman Nabi dulu macam okey lah kita nak beramal dengan ayat ni ataupun apa perintah ni. Tapi zaman sekarang macam tak kena lah. So yang Allah kata jangan naikkan suara lebih daripada suara Nabi ni, jangan tinggikan pendapat peribadi kamu tu lebih daripada apa yang telah qat'i daripada Allah dan Rasul. Gitu. Sebab hari ni punya ramai manusia yang nak buktikan Islam ni lemah, yang nak membuktikan Quran dan apa yang diajarkan Nabi tu lemah, dia suka menangkan logik dan rasional akal dia. Maka perlunya dalam agama ni ada satu konsep yang kita kena pegang sampai kita mati, iaitulah konsep ta'abbud. Konsep kehambaan. Sebab bila Allah kata inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama daripada sisi aku adalah agama Islam itu sendiri, maka tidak dapat tindak tuan-tuan sekalian, ini agama Allah. Maka apa yang agama suruh bermaksud itulah yang Allah suruh. Maka bila Allah suruh dan Allah tu adalah Tuhan kepada kita, maka wajib bagi kita sebagai hamba untuk ta'abbud, untuk membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Ada tak posisi seorang hamba untuk melawan Tuhan dia ataupun tuannya sendiri? Tak ada posisi. Kalau hamba lawan tuannya sendiri, tuan-tuan sekalian, apa kesannya? Maka akan berlakulah sesuatu kemurkaan. Ataupun orang kata kita akan anggap hamba itu telah derhaka kepada Tuhan. Maka akan berlaku hukuman-hukuman yang tidak baik kepada hamba yang derhaka kepada Tuhannya. Lebih kurang macam itulah tuan-puan sekalian. Jadi sehebat mana pun, secerdik mana pun kita, kecerdikan itu perlu disalurkan untuk kita mengukuhkan lagi apa yang telah qat'i daripada Quran dan hadis, daripada Allah dan Rasul.
Bukannya gunakan kecerdikan, kepandaian kita ni untuk menentang lagi sehingga kita ini dilihat mengatasi suara yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Suara Nabi adalah datang daripada Allah itu sendiri. Maka suara daripada Nabi, suara daripada Allah adalah itulah yang paling absah dan paling qat'i. Yang akhir, yang terputus di situ. Maka itu yang kita kena ikut. Okay? Tidak ada pendapat peribadi, tidak ada pandangan-pandangan yang lebih kuat berbanding dengan apa yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Inilah kehebatan agama kita, tuan-puan sekalian. Allah dan Rasul membuktikan dia pegang the highest authority dalam menetapkan sesuatu dalam agama kita. Kan? So dia tidak terbuka kepada percanggahan daripada orang-orang yang mengikuti agama ni. Punyalah hebat Allah dan Rasul, Allah pula pemilik agama Islam, dia mendatangkan satu perkara yang telah mengambil kira semua sudut pandang. Yang tidak perlu ada possibility pun untuk kita nak melawan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi daripada hadis. Maka itu adalah seruan kedua, ya ayyuhalladzina amanu, lebih kepada macam mana kita nak tunjukkan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tuan-puan sekalian. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, yang kita akan jumpa dekat ayat mana? 6. Baru jumpa ayat ke-6. Tak sabar-sabar nak masuk ayat ke-6 tadi kan. So kita jumpalah ayat ke-6. So ayat ke-6 ni apa benda seruan dia? So dalam ayat ke-6 ni dia lebih kepada bagaimana anjuran agama dalam menyampaikan dan menerima sesuatu maklumat. Saya percaya tuan-puan sekalian, dalam tempoh PKP ni kita jarang jumpa dengan orang. Jarang jumpa dengan orang tu satu hal dah. Tapi kita dapat tahu dunia luar dan orang lain daripada mana? Ni, media sosial yang ada pada hari ni. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, sampai kita ni dah terlalu larut dengan media sosial, kita jadi terlalu depend dan terlalu percaya kepada apa yang kita lihat dekat atas talian pada hari ini. Yang kita lihat dekat media sosial pada hari ini. Kita terlalu depend, bergantung dan terlalu teras percaya kepada perkara tersebut. Sedangkan anjuran agama kita bila berhadapan dengan perkara-perkara bersifat perkara besar, maklumat-maklumat besar, tuan-puan sekalian, Allah sebut dalam ayat ke-6 ni, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Okay. Perhatikan elok-elok ayat ni, tuan-puan sekalian. Saya harap anda tidak salah faham. Ramai kita hari ni, sebab anda nampak perkataan fatabayyanu kan, tabayyun. Hari ni perkataan ni rancak kita nak sembah kan. Kena tabayyun dululah. Rancak kita nak sembahkan pada hari ni perkataan tabayyun tu. Tapi, satu soalan. Bila sebenarnya yang Allah sebut dalam ayat ni, dalam konteks ayat ke-6 ni, bila sebenarnya kita kena tabayyun? Adakah datang satu berita, tak kira apa berita, kena kaji semua? Macam tu ke yang Allah suruh? So dalam ayat ni, dengan jelas Allah kata, berita yang kita kena wajib kaji dan tabayyun hanyalah berita-berita yang berstatus naba'in. Perasan tak perkataan fasikun binaba'in? Jumpa tak perkataan tu? Naba'in? Jumpa tak dalam ayat ke-6 tu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in tu. Jumpa tak perkataan tu? So naba'in itu maksudnya adalah berita. Dan tuan-puan sekalian, lebih tepat terjemahan naba'in ini adalah berita besar. Berita besar. Kalau berita yang tak semestinya besar, tuan-puan sekalian, dalam bahasa Arab disebut sebagai khabar. Khabara. Itu berita yang tak semestinya besar. Tapi bila Allah tak sebut khabar dalam ayat ni, Allah gunakan naba'in. Naba'in ini adalah berita besar. Sebab itulah dalam surah yang pertama dalam juzuk ke-30, ada satu surah namanya surah apa, tuan-puan sekalian? Surah An-Naba. Kan? Surah pertama dalam juzuk ke-30 adalah surah An-Naba. Apa maksud An-Naba? Berita besar. Betul tak? Kita tak kata berita je, tapi kita akan kata An-Naba itu maksudnya berita besar. Jadi bila Allah kata dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, datang seorang fasik kepada kamu menyampaikan berita besar. Ada kena faham Berita besar. Maka kewajipan bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah, ada berita besar, ada big news datang dekat dia, maka wajib pada kita mengkaji terlebih dahulu. Tabayyun. Tabayyun ni datang dari perkataan bayyin. Bayyin ni apa? Bayyin ni maksudnya terang. Nyata, terang, nyata. Dia tak dikira kita dah lakukan tabayyun, tuan-puan sekalian, kalau kita kaji tapi masih lagi sama.
Rasa-rasa. Dia masih lagi keluarkan perkataan rasa-rasa ya. Rasa-rasa tu tak boleh wujud. Sebab tabayyun, dia punya pengakhirannya adalah kejelasan dan keterangan. Kita nampak jalan tu, keputusan tu terang. Nak terima ke tak nak terima berita ni? Lebih kurang macam tu. So akhirnya kita boleh buat keputusan. Nak terima, tak nak terima berita ni. Kalau tiba-tiba kita duk kaji. Tapi keputusannya kita rasa macam, kita masih hesitate. Kita masih lagi ragu. Kita masih lagi sama. Nak terima ke tak nak terima Nak terima ke tak nak terima Nak percaya ke tak nak percaya So belum berlaku tabayyun lagi. So tabayyun akan menyebabkan kita ada satu pendirian, saya nak terima ataupun tidak terima benda tu. Itulah tabayyun. Kembali pada semangat untuk kita nampakkan secara terang. So kalau anda masih sama ataupun sekalian, elakkan daripada kita itu berpegang dengan berita. Tambah-tambah ataupun sekalian, hari ini saya percaya anda pun mengikuti, orang kata zaman fitnah media sosial yang sangat dahsyat. Ada orang duk kutuk orang sana, kutuk orang sini ataupun sekalian. Kadang-kadang yang berlaku dekat kita adalah kesamaran tu. Betul ke? Ya ke? So selagi kita sendiri pun ada keraguan kepada berita yang kita dengar, maka pilihan yang kita kena buat adalah jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu. Yang membimbangkan kita pada hari ini adalah manusia ni asal dengar je daripada orang tu sampaikanlah berita ni besar ni, sensasi ni. Takkanlah orang ni tipu. Lalu kita pun terus percaya tanpa kita mengkaji terlebih dahulu. Kita dalam keadaan samar, kita percaya kepada benda yang samar. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Jadi Allah meletakkan seruan ni kepada siapa? Wahai manusia ke wahai orang beriman? Kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah, wajib datang berita besar kepada kita, kita kena kaji. Jangan cepat nak percaya benda-benda besar ni tanpa kita kaji siasat terlebih dahulu sampai jelas dan nyata untuk kita berpegang. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Sebab tambah-tambah dalam tempoh PKP ni tuan-tuan sekalian, makin rancak orang tak melakukan tabayyun pada hari ini. Asal nampak benda tu sensasi, kontroversi, dan sebar je. Percaya terus. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Kita hidup dekat akhir zaman, fitnah lagi berleluasa. Maka kita kenalah lebih lagi berhati-hati dalam tempoh sekarang ni tuan-tuan sekalian. Okay? Itu adalah seruan yang ketiga dalam surah Al-Hujurat berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk berinteraksi dengan orang yang beriman secara berdepan. Yang ni kita akan jumpa ya ayyuhalladzina amanu dekat ayat berapa pula tuan-tuan sekalian? Ayat ke 11. Betul? Kita tak pandang lagi. 11. Betul, 11. Kan. Ya. So ayat ke-11 Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada suatu kaum yang mempermain-mainkan kaum yang lain, kerana boleh jadi kaum yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula ada golongan perempuan yang mempermain-mainkan perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka. So apa yang Allah kata kat sini tuan-tuan sekalian, dia seolah-olah Allah ajarkan kepada kita macam mana kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang beriman secara berdepan. Dia lebih kepada face to face. Okay? Sebab kalau anda perasan tadi tuan-tuan sekalian, ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga tadi, dia lebih kepada kita berhadapan dengan berita. Dia bukan berhadapan dengan orang. So tadi tu lebih kepada berita, maklumat. How to deal with information. Macam mana kita nak berhadapan dengan maklumat yang terlalu rancak pada hari ini. Tapi Allah kata hidup kat dunia ni bukan sekadar kamu deal dengan informasi-informasi saja. Kita akan deal juga dengan apa? Dengan orang-orang kat sekeliling kita. So dalam keadaan berdepan, apa yang Allah cadangkan kepada kita kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah? Allah kata, jangan kita ni suka mempermain-mainkan kaum yang lain. Dalam bahasa mudah, Allah ajar kita learn how to respect orang yang ada dekat depan kamu. Mempermain-mainkan kat sini tuan-tuan sekalian lebih kepada belajar untuk menghormati orang. Siapa pun dia, lemah macam mana pun dia, elakkan daripada kita ni mempermain-mainkan orang lain. Sebab Allah bagi isyarat,
kamu takkan tahu barangkali orang yang kamu permainkan itu dia lebih mulia dan lebih baik daripada kamu. Gitu. Jadi sebab kenapa berlakunya situasi orang suka permain-mainkan orang lain? Sebab apa? Adanya perangai ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada dia. Dia tak akan berlaku tuan sekalian kalau orang tu sedar diri aku ni taklah baik mana, aku pun ada banyak kelemahan. Dia tak akan permainkan orang lain. Dia tak akan mempersendakan kelemahan orang lain. Kalau dia sedar dia pun ada kelemahan. Dia sedar dia pun ada sesuatu benda yang orang tak suka kalau orang tahu perkara itu dia ada. Kalau dia sedar diri tuan sekalian dan dia yakin dia orang yang beriman, dia tak akan mudah untuk perlekehkan kelemahan orang lain. Dia tak akan suka cakap buruk tentang orang lain secara berdepan. Dia akan hormat orang lain. Okay. So nampak tak surah Al-Hujurat ni sampai poin keempat ni tuan sekalian, sampai ya ayyuhallazina amanu yang keempat sekalipun anda akan nampak dia lebih kepada pembentukan karakter dan moral. Perasan tak? Seolah-olah surah ini adalah surah yang memperbetulkan akhlak kita supaya jadi lebih baik. Sangat holistik. Akhlak kepada agama dibetulkan pada ya ayyuhallazina amanu yang pertama. Akhlak kepada Rasul yang kita cinta tu dibetulkan dekat ya ayyuhallazina amanu yang kedua. Akhlak kita dalam menerima berita pada hari ini diajarkan dalam ya ayyuhallazina amanu yang ketiga. Macam mana kita nak berhadapan ataupun kita nak berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat sekeliling kita, maka Allah cadangkan kita elakkan merasakan diri kita tu lebih baik daripada orang lain. So elakkan kita ni mempersendakan kelemahan orang lain. Dalam bahasa mudah, belajar untuk hormat. Belajar untuk hormat orang lain. Ini adalah poin keempat yang diajarkan pada ya ayyuhallazina amanu yang keempat. Berdasarkan ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin. Jangan elakkan kita persendakan ataupun kita ini mempermainkan orang-orang lain. Orang-orang lain. Lebih kurangnya kita dalam bahasa mudahnya kita kena belajar hormat. Dan dalam ayat ni juga tuan sekalian Allah sebut wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah kata antara cara untuk nak tengok kamu ni belajar tak hormat, kamu ni hormat ke tidak orang lain adalah kamu ni suka tak mencela orang lain. Sebab tu Allah pesan pada orang beriman, la talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela di antara satu sama lain. Oh, bagi backfire, kata buruk ni, pampung, kata tu, kata ni, tu, dan sebagainya, tuan sekalian. So, jangan cela. Dan Allah kata, kadang-kadang bila sebut cela ni, tuan sekalian, orang tak faham. Maka Allah spesifikkan macam mana bentuk celaan yang biasa orang buat. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu panggil seseorang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tanda kamu tidak permainkan orang, tanda kamu tidak persendakan ataupun orang kata apa? Mempermainkan seseorang ataupun satu kaum, kamu takkan mengeluarkan satu gelaran-gelaran buruk kepada orang lain. Berlaku tak dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini tuan sekalian? Sangat-sangat ramai yang buat perkara ni. Bagi gelaran-gelaran buruk. Kan? Contoh macam mana? Apa gelaran buruk yang ada zaman sekarang tuan sekalian, boleh bagi contoh tak? Nak katanya, suka panggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apa contoh yang kita boleh faham dalam konteks yang mudah pada hari ini? Okay? Ada tak? Contoh. Ya Ustaz, dia kata Melayu Banyak, bodoh Ustaz. lah. Banyak. Macam mana? Ada yang kata Melayu bodoh lah. Betul? Menggunakan sentimen perkauman, menggunakan kaum itu dengan gelaran-gelaran tertentu yang kita pun tak sanggup nak sebut tuan sekalian. Dan apa lagi? Ustaz cabuk lah, ustaz macam-macam lah dalam konteks ustaz. Ini kita akan dengar lah, ustaz menipu lah, contoh tak? Disebabkan, tak tahulah tuan sekalian, disebabkan masalah yang berlaku pada hari ini menyebabkan orang suka dan rasa macam tak segan silu dah mengeluarkan perkataan-perkataan buruk kepada manusia yang lain. Maka bila Allah kata wala talmizu anfusakum, jangan mencela, orang tak faham lagi. Sebab dia tak faham celaan tu. Sebab ada orang, contoh macam orang Melaka dah, kan? Ada orang Melaka tu puan sikit. Kalau orang Melaka, ada orang Melaka kat sini. Kadang orang Melaka ni tu puan sekalian, gurau dia kasar sikit. Kadang-kadang bagi dia cakap itu biasa je, tapi kita orang luar daripada Melaka ni dengar ni, oi sakit hati, kita nampak kasar lah. Tak? So kadang-kadang bila sebut jangan mencela tu, dia different. Cara orang faham mencela tu berbeza-beza. Kan? Tapi bila Allah spesifikkan antara celaan yang buruk juga di mata aku, which means di mata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah bila mana orang yang mengaku beriman, dialah orang yang paling suka keluar kat mulut dia gelaran-gelaran buruk kepada orang lain. Panggillah dengan BODOH lah, palingnya dengan GILA lah, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Gelaran-gelaran sebegitu tuan-puan sekalian, elakkan.
Sebab gelaran-gelaran sebeginilah yang boleh mencetuskan permusuhan. Sebab itulah ayat ni datang selepas ayat ke-10. Bila Allah seru, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ayat ke-10 kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. So Allah sangat mementingkan pada orang yang beriman ni kena kukuhkan persaudaraan. Tapi Allah bagi tahu, apakah punca persaudaraan ni boleh runtuh? Puncanya adalah bila mana kita kerap menggunakan perkataan-perkataan ataupun gelaran-gelaran yang hodoh dan busuk ataupun buruk kepada orang-orang lain. Ini adalah permulaan kepada apa? Permulaan kepada sebuah perpecahan dan juga permusuhan. Maka Allah nak elakkan orang-orang beriman ni berpecah. So elakkan daripada kita memulakan seburuk-buruk celaan, iaitulah memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk. Cantik kan surah ni? Dia macam holistik. Pada agama, pada Nabi, pada berita, pada orang dekat depan-depan, dah ada dah cover. Dan kita mungkin nampak, oh, kita kena berakhlak bila ada orang kat depan kita je kot Ustaz. Depan orang tak boleh cakap kata-kata buruk, jangan mencela depan-depan. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir, iaitulah pada ayat yang ke-12, Allah sebut bagaimana pula untuk kita berinteraksi sesama Muslim dalam keadaan tanpa kehadiran mereka di hadapan. Tadi ayat ke-11 lebih kepada macam mana kita nak berinteraksi waktu orang tu ada kat depan. So kalau orang tu ada kat depan, Allah cadangkan jangan bagi gelaran buruk dekat dia depan-depan. So kita mungkin agak, oh, bila berdepan je kot Ustaz kena jaga akhlak. Tak, ayat ke-12 pun nak datangkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Tadi bila secara berdepan kamu jangan mencela. Dan sekarang ni dalam keadaan kamu tak berdepan dengan dia. Dia dekat rumah dia, kita kat rumah kita. Kita tak nampak mata dia, dia tak nampak mata kita. So apa yang Allah tuntut untuk orang beriman buat dalam keadaan kita tidak bertentang mata, dia tak ada depan mata kita, Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada berprasangka, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu dosa. Nah, Allah suruh kita elakkan prasangka dengan orang lain. Elakkan khususnya su'uzzan dengan orang lain. Pernah dengar tak perkataan su'uzzan? Su'uzzan ni maksudnya adalah buruk sangka. Prasangka-prasangka ni kan suka kita buat tuan-puan sekalian. Tak. Kita suka main prasangka ni. Kita nampak kadang-kadang dia buat sam-sam satu aksi yang nampak kita nampak macam pelik sikit, kita dah mula prasangka dah. Kan? Kadang-kadang orang tu jalan pergi ke kereta je pun tuan-puan sekalian, kita dah prasangka macam-macam. Kita nampak daripada jauh je pun tuan-puan sekalian, dengan mimik muka tertentu kita nampak kita dah prasangka dah tuan-puan sekalian. Jadi mungkin hikmah juga pakai mask pada hari ni tuan-puan sekalian. Pakai mask atau pakai mask kadang-kadang kan orang suka baca muka orang, lepas tu dia suka buat prasangka. So sekarang ni bila kita pakai mask kat luar tuan-puan sekalian, bila tengok muka orang tak tahu orang tu tengah senyum ke, orang tu tengah marah ke. Mungkin itu hikmah dia nak elakkan prasangka dengan orang lain. Mungkin jugalah, mungkin tak. Tapi nak kata yang tuan-puan sekalian, kita sini adalah satu masyarakat yang suka berprasangka. Suka berprasangka. So Allah kata dalam keadaan ketiadaan orang itu di depan mata kamu, maka Allah kata ijtanibu katsiran minadh-dhann. Elakkan daripada kita ni ada prasangka-prasangka. Dan Allah bagi tahu inna ba'dadh-dhann, sebahagian daripada prasangka buruk yang kita lakukan itu adalah kebanyakannya dosa. Dosa. So Allah bagi tahu bukan semua ya, prasangka tu perlu juga. Contoh bila prasangka yang dibenarkan yang tak berdosa, contoh. Bila prasangka yang dibenarkan tuan-puan sekalian, ada. Contoh tuan-puan sekalian, ada orang, anda tak nampak dia dekat belakang anda, dah hulur pisau ataupun dah acukan pistol dekat belakang anda. Masih nak bersangka baik ke? Anda tak tengok muka dia depan lagi. Anda tak bersemuka dengan dia, tapi dia dah acu pistol lah dekat belakang. Lepas tu dia dah acukan pisau dekat belakang tu. Lepas tu dia kata, minta duit. Bagi duit sekarang. Adakah masih pada waktu itu anda nak bersangka baik dengan pencuri tu? Oh, dia mungkin barangkali saya saja nak bergurau dengan aku kot. Dah pisau betul kat belakang kita tuan-puan sekalian. Dah pistol betul kat belakang kita tuan-puan sekalian. Dia dah acukan, dia dah rapatkan ke belakang kita. Masa tu kalau kita nak berprasangka tuan-puan sekalian, tak salah lah. Dibenarkan untuk berprasangka. Tapi yang prasangka-prasangka liar ni yang kita nak elakkan. Tengok sikit je, oh prasangka dah. Waktu tu kita dah buat assumption dah. Hati-hati lah. Hati-hati. Okay? So elakkan daripada prasangka. Dan Allah sebutkan juga wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah kata jangan kamu mencari-cari aib orang lain. Tajassus ni ataupun tajassasu ni adalah mengintip.
Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Tajassasu ni lebih kepada satu perbuatan untuk mencari kesalahan. Kan mencari kesalahan. Kan dulu kan tuan-tuan sekalian, zaman dulu hantar penyiasat bukan nak tengok orang tu buat baik. Tapi zaman dulu orang hantar penyiasat nak tengok betul tak orang tu buat jahat. Dan sebolehnya penyiasat itu akan cari apa salah yang dia buat. Kan itulah tugas penyiasat, mencari apa benda-benda yang fishy. Anda tahu tak fishy? Benda-benda yang dilihat meragukan. Benda-benda yang dilihat meragukan. Dalam bahasa mudah cari aib. So Allah kata kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah kata kita tak boleh ada usaha untuk mencari salah orang lain. Tajassasu, bahasa mudah nak faham, usaha untuk cari salah orang lain. Kalau kita beriman, Allah kata elakkan melakukan, membazirkan usaha untuk nak cari salah orang lain. Jangan. Wala tajassasu. Dan Allah kata, satu, jangan cari salah orang lain. Yang kedua, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kita ni mengumpat. Jangan kita mengumpat sebahagian daripada sebahagian yang lain. Dalam musa mudah ni jangan mengumpat lah. Mengumpat zaman sekarang tuan-puan sekalian, mengumpat orang tak faham dah perkataan mengumpat ni. Tapi kalau sebut perkataan ni mesti orang faham. Membawa. Tahu membawa? Mengumpat ni tak faham sangat dah perkataan mengumpat. Mengumpat Ustaz, mengumpat ke apa dia mengumpat? Tapi bila sebut membawa faham lah, itulah mengumpat. Membawa ni kan, anda tahu yang membawa tuan-puan sekalian? Membawa ni maksudnya bila duduk ramai-ramai, duduk sembang buruk pasal orang lain. Kau tahu tak Minah ni tahu dia sembang buruk. Nampak tak dia macam ada domino effect dekat dalam ayat ke-12 ni. Bermula dengan elakkan prasangka. Elakkan prasangka. Dan selepas tu disambung dengan jangan cari salah orang lain. Lepas tu disambung dengan jangan mengumpat. Kalau anda susun, mengumpat, apa perbincangan mengumpat? Mencari salah orang lain. Memperlihatkan kesalahan orang lain. Maka bila orang lain sepatutnya dia tak tahu pun salah orang tu, tapi sebab dah membawa, dah mengumpat, dia tahu salah orang tu, maka apa yang berlaku? Prasangka. Nampak tak nampak? So yang paling besar yang Allah nak suruh kita elakkan adalah prasangka tu. Tetapi prasangka boleh berlaku bila mana ada usaha untuk mencari buruk orang lain. Prasangka boleh berlaku bila mana ada usaha mengumpat orang lain. Maka untuk membuang prasangka pada hari ini, dua perkara perlu dielakkan dan jangan bazirkan masa untuk buat benda ni. Iaitulah apa? Jangan cari salah orang lain. Yang kedua, jangan join grup-grup mengumpat ni. Jangan join grup-grup mengumpat ni. Itu dia. Tu kawan baik saya Ustaz, jangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang kita kena bertolong bantu ni kawan saya Ustaz. Kawan tu yang kita nak tolong dia adalah perkara yang membina ketakwaan ke arah kebaikan. Kalau orang tu dah tengah buat salah, anda nak tolong bantu lagi. Kita bagi api lagi. Orang dah start api, kita cucur minyak lagi. Api lagi, bagi lagi. Dia tak begitu. Jadi cantik susunan Allah ayat ke-12 ni bermula dengan prasangka. That's the big issue. Sebab hidup berprasangka ni akan meragut ukhuwah sesama Muslim. Prasangka ni akan meragut kebahagiaan kita nak hidup berkomuniti tuan-puan sekalian. Maka Allah kata prasangka is the big issue, perkara yang paling besar, the biggest issue. So how to overcome, macam mana kita nak elakkan prasangka ni berlaku? Elakkan dua. Jangan tajassus dan jangan yaghtab. Iaitu jangan kita cari salah dan jangan kita mengumpat orang lain. Gitu. Cantik kan pesan Allah? So anda rasa based on 5 kali ya ayyuhallazina amanu tuan-puan sekalian, anda rasa holistik tak macam mana Allah dalam surah Al-Hujurat ni nak betul cantik molekkan kita punya peribadi dan akhlak kita. Akhlak kepada agama juga di cover, akhlak kepada Rasul tercinta pun di cover, akhlak kepada kita nak menerima berita pun di cover, akhlak bila berdepan secara bersemuka pun di cover, akhlak belakang orang pun ataupun tak bersemuka dengan orang pun di cover. Maka sangat cantik surah ini datang selepas surah Muhammad dengan surah Al-Fatah. Sebab apa? Kalau kita betul-betul cintakan Rasulullah SAW, kalau kita pula mengaku kita beriman kepada Allah, maka sudahkah kita melengkapkan sekurang-kurangnya 5 kualiti yang disebutkan kepada orang-orang beriman dalam surah Al-Hujurat. Dalam bahasa yang sedikit konklusi, tuan-puan sekalian, yang memberikan sedikit kesimpulan pada surah Al-Hujurat ni, tak usah sembang kita sayang dan setia dan sokong Nabi kalau akhlak kita pun tidak mencerminkan kita ikut Nabi. Nabi dia tahu akhlak dia dalam agama dia macam mana. Nabi dia tahu macam mana nak tapis maklumat bila berhadapan dengan maklumat. Nabi dia takkan mencela orang depan-depan dia.
Dan Nabi tak akan wujudkan prasangka. Bahkan Nabi adalah orang yang sangat berprasangka yang sangat baik kepada semua orang. Maka kalau benar kita cintakan Nabi, kita kenal karakter Nabi Rasulullah Muhammad, kalau benar kita sokong Nabi seperti mana sokong yang telah diberikan oleh para sahabat, maka tunjukkan bukti dengan bukan sekadar dengan slogan dan laungan, tapi buktikan dengan apa akhlak dan peribadi yang kita ada pada hari ini. Itulah sebaik-baik bukti yang kita boleh persembahkan, tanda kita cinta dan kenal Nabi Muhammad SAW. Boleh faham tuan-tuan sekalian? So inilah gambaran ringkas tentang surah Al-Hujurat tuan-tuan sekalian. Ada pun yang seterusnya tuan-tuan sekalian saya tambahkan lagi. Yang 5 ni antaralah poin-poin besar yang ada dekat dalam surah Al-Hujurat sebab dia agak dominan. Dia ada 5 kali ya ayyuhallazina amanu. Dan antara perkara lain yang dibincangkan dalam surah ni adalah apakah tanggungjawab kolektif yang mesti dilakukan oleh ummah sewaktu berlaku konflik dalaman. Lebih kepada tanggungjawab kolektifnya sebab dia bukan tanggungjawab individu. Tapi lebih kepada tanggungjawab kolektif. Sebagai seorang Muslim secara community, apa yang kita buat secara kolektif dalam ummah kita untuk kita nak perbaiki konflik dalaman. Yang kedua, apakah tanggungjawab komuniti Muslim terhadap komuniti sedunia juga dibangkitkan dalam surah Al-Hujurat. Surah ini dimulakan dengan iman dan berakhir dengan membincangkan juga tentang iman. Bagaimana ia bertambah dan bagaimana ia berkurang tuan-tuan sekalian. Kalau kita perasan tuan-tuan sekalian, permulaan surah ini ya Alladzina amanu pasal Allah tu. Ya, apa benda? Apa benda tuan puan? No. Jadi siapa yang bersuara? Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir kalau kita perasan surah ni dimulakan dengan iman kan? Ya ayyuhallazina amanu kan? Dan surah ini pengakhirannya juga, kalau bukanlah kata ayat terakhir betul, tapi pengakhirannya juga bercerita tentang orang yang beriman. Iaitu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian pada ayat yang ke-15, Allah kata innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. So bila surah yang sangat hebat membincangkan tentang moral, etika sebagai seorang Muslim, bermula dengan iman, berakhir dengan iman, fahamlah kita akhlak kita pada hari ini mencerminkan macam mana status iman kita. Iman kita ditentukan dengan macam mana akhlak kita tuan-tuan sekalian. Dalam bahasa mudah, iman ni benda dekat dalam tuan-tuan sekalian. So kalau dalam kita cantik, iman kita cantik, maka akhlak kita sepatutnya cantik. Dia agak janggal dan agak pelik bila mana orang mengaku iman saya kuat, iman saya hebat, tiba-tiba akhlak hancur, dia tak selari. So iman dan akhlak seiring, sepatutnya seiring. So lebih kurang begitulah tuan-puan sekalian, perkongsian ringkas 1 jam berkenaan dengan surah Al-Hujurat. Mudah-mudahan menambahkan makna dah. Kita akan nampak rupa-rupanya ada satu surah dalam Al-Quran fokus kepada pembinaan akhlak. Anda bayangkan satu surah Allah khususkan untuk menggesa kita perbaiki akhlak, perbaiki karakter, perbaiki peribadi, perbaiki perwatakan. Apa maksud dia? Bila satu surah menyeru kita tentang perkara ini, it must be very important untuk memperbetulkan akhlak dan perwatakan kita pada hari itu. Be a good Muslim bermaksud kita mempunyai akhlak yang juga cemerlang. Itulah sebaik-baik Muslim dan sebaik-baik mukmin insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Minta maaf tuan-puan sekalian atas segala kekurangan. Kalau ada ketelajuran bicara, kalau ada mana-mana kurang tu saya mohon maaf tuan-puan sekalian. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis insya-Allah. Terima kasih Ustaz dengan tadabbur yang disyarahkan sebentar tadi. Macam mana kita membina akhlak yang menentukan keimanan kita, tahap keimanan kita. Yang lain tu saya nak tanya, ada tak soalan-soalan? Boleh ke Ustaz kita spend a few minutes jika ada soalan? Mungkin 10 Ada minit. yang nak tanya soalan? Boleh? Kalau ada 10 minit, buka 10 minit insya-Allah. Kalau ada lah. Sila unmute dia yang nak menyoal Ustaz. Tanyalah Ustaz. Ada tak? Puan Rozimah tadi ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rohaya ni. Ustaz, saya macam rasa saya dengar Ustaz punya tadabbur ni macam very timely lah. Ya. Sebab apa yang berlaku 2-3 hari ni, saya ada kawan yang mengadu
dia diumpat oleh kawan seorang lagi. Jadi ada seorang lagi pula pun mengadu juga, orang yang sama tu mengumpat pasal dia. Jadi saya kena jadi orang tengah. Jadi saya tanyalah pada orang yang dikatakan mengumpat ni. Jadi saya macam bila dengar dia cerita tu, sebab dia melibatkan dua orang yang berbeza. Jadi macam ada dua cerita. Saya pening sangat sampai tak boleh tidur malam. Jadi saya ingat lepas ni, Jan Nuriah ni, saya nak share lah Ustaz punya recording tadabbur ni. InsyaAllah. Saya rasa macam saya harap dia orang dengar lah betul-betul ni kan. Macam tu lah, saya bukan kaunselor, cuma saya sifat diri saya lebih tua pada mereka tu, cuba memberi nasihat lah. Stop it lah kan, apa ni, jangan buka aib orang kan. Sebab saya kata semua orang ada skeleton in the cupboards kan. Jadi cerita lama-lama orang jangan macam tu lah saya lihatkan. Supaya tu berhenti mengumpat lah. Tu je. So terima kasih banyak Ustaz. Domino effects ni adalah bukan sekadar mengumpat tu berhenti kat mengumpat je. Dia akan bawa kita tahu kesalahan orang, dia akan bawa kita untuk berprasangka. That's the big issue. Isu paling besar adalah berprasangka tu. Yang Allah nak elakkan bukan nak elakkan sekadar mengumpat tu, tapi nak elakkan the big issue is prasangka tu. Prasangka tu membunuh semangat bermasyarakat. Sebab prasangka lah kita susah nak bagi salam dekat orang. Sebab prasangka lah kita susah nak senyum dekat orang. Betul tak betul? Kan? Sebab prasangka lah macam-macam perkara yang mengharmonikan sebuah komuniti tu boleh hilang sebab prasangka saja. Sebab itulah bahayalah. Sebab itulah ayat ni dia padu sebab apa tahu? Dia direct. Tahu tak kenapa dia direct? Sebab Allah address terus. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah address terus. Kalau betul-betul nak masuk dalam golongan beriman, you must do this. Allah seolah nak kata macam tu. Kalau kamu tak buat benda ni, maksudnya apa? You are not one of them. Bahasa mudahnya macam tu lah. Sebab tu saya kata surah Hujurat ni, dia sangat tepat, padu, sniper. Allah dah tak selindung dah. Dia bukan peluru tabur ni. Kalau Allah sebut, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dia peluru tabur lagi. Dia macam machine gun, peluru tabur. Tapi bila Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, spesifik. Orang beriman, kena ambil perhatian. Kalau kamu tak buat benda ni, barangkali ada masalah. Ada masalah kesihatan iman kamu. Mungkin tengah sakit. Terima kasih Puan. Mudah-mudahan membantulah perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan juga Allah satukan semula lah. Kalau kata wujud permusuhan daripada umpatan tersebut, kita doakan supaya akhirnya titik penyelesaiannya adalah perpaduan semula dan bertaut kembali ukhuwah yang mungkin terputus lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Okay. InsyaAllah, amin. Ada lagi yang nak soal, nak bertanya? Kita buka lagi. Kita ada berapa minit lagi? Kita beri peluang. Haji Rozimah ada ke? Tak ada, insyaAllah. Kalau jelas, tak ada. Kalau tak ada lagi, okeylah kita berhenti di sini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama kami malam ni. Walaupun agak dah larut sekarang ni, dah 10.40 lebih dah. Ya, tapi spring lah pada tuan-tuan sekalian. Malam-malam boleh meluangkan masa untuk belajar. Sentiasa cemburu dengan ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datuk sekalian. Sangat cemburu dengan semangat belajar tuan-tuan sekalian pada malam ni. Wallahi saya sangat cemburu. Kan? Walaupun saya menyampaikan, tapi saya cemburu dengan semangat tu. Saya sangat cemburu dengan semangat tu. Okey, sekali kita tutuplah majlis ini dengan Ustaz, kita minta baca tasbih kifarah sikit. Ya. Macam mana? Okay. Baca tasbih kifarah lah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tasbih kafarah kan? Tasbih kafarah insya-Allah. Itulah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Haji Ayah. Sama-sama aja. Terima kasih semua. Yang dari Rawang, terima kasih ya. Ada yang dari Rawang ni Ustaz. Jauh tu.
Terima kasih Haja Nuria. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Salam Prof. Okey, saya end the meeting ya. Terima kasih, Haja. Ya, Allah lupa dah.